Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua pelajar-pelajar. Hari ini cikgu ke udara lagi untuk subjek seni visual STPM 970/1, iaitu berkaitan dengan teori seni visual. Saya Cikgu Zulkafli bin Hashim, guru tingkatan 6 seni visual dari Sekolah Menengah Kebahasaan Tengku Sulaiman Perlis. Okey, sebelum itu adalah lebih baik kita berkenalan dulu dengan kertas peperiksaan untuk kertas 1 ataupun kertas teori seni visual. Okey, untuk kertas 1 peperiksaan, kertas soalan peperiksaan ni dia terdiri daripada 2 bentuk soalan, iaitu berkaitan dengan soalan subjektif untuk bahagian A, dan bahagian B dan C itu adalah soalan untuk esei. Okey, di bahagian A terdapat 4 soalan subjektif. Di sini pelajar dikenaki menjawab kesemua soalan untuk bahagian A, keempat-empat soalan bahagian A. Manakala soalan esei, pelajar dikenaki menjawab 3 soalan daripada 6 soalan, iaitu di bahagian B dan di bahagian C. Di bahagian B ini terdapat 4 soalan, tetapi pelajar dikenaki memilih 2 soalan sahaja. Okey, manakala bahagian C ada 2 soalan, jadi pelajar dikenaki memilih salah satu soalan. Jadi pelajar dikenaki bahagian C ini 1 esei saja. Jadi semua dicampur bahagian B dan bahagian C ini, esei pelajar kena menjawab 3 soalan. Setiap soalan esei berjumlah markah dia adalah 15 markah. Jadi dicampur semua tu menjadi 45 markah lah. Untuk bahagian B ini adalah 55 markah. Jadi semua tu adalah 100%. Okey. Masa untuk kertas teori ini adalah 2 jam sahaja. Jadi pelajar dikenaki menjawab dalam masa 2 jam. Okey, jumlah keseluruhan ataupun kita panggil wajaran untuk penggal pertama ni adalah 40%. Okey, seperti pelajar dah maklum, untuk wajaran setiap penggal ni berbeza. Okey, untuk penggal pertama wajaran dia adalah 40%. Manakala untuk penggal kedua, untuk semester kedua, wajaran adalah 35%. Manakala untuk penggal ketiga, iaitu berkaitan dengan kerja khusus, iaitu 25%. Jadi dicampur semua menjadi 100% lah. Jadi setiap penggal ni akan dicampur, kemudian akan menentukan berapakah pelajar akan dapat markah untuk keseluruhan untuk seni visual lah. Okey, sama ada nak dapat A, B dan sebagainya lah. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu tajuk-tajuk penting untuk teori seni visual 970/1 untuk penggal pertama. Untuk pelajar-pelajar 6 rendah yang akan masuk tak lama lagi, iaitu 15 hari bulan nanti, 15 Julai ya. Jadi di sini tajuk-tajuk besar saya bagi. Ada 3 tajuk besar ataupun tajuk utama, iaitu yang pertama pengenalan seni visual. Okey, di dalamnya terdapat banyak topik lah, seperti maksud seni visual,
bidang seni visual, peranan seni visual, penaung, dan yang kedua bentuk karya seni visual. Okey, di bawahnya kita akan belajar tentang unsur seni, prinsip rekaan. Okey, tajuk yang ketiga berkaitan dengan sejarah dan kritikan seni visual. Okey, di sini pelajar akan belajar tentang kaedah pendekatan sejarah seni visual, pendekatan strategi tujuan kritikan seni visual. Okey, di sini ada 3 tajuk besar. Kalau kita lihat tajuk pertama ni adalah soalan yang umum. Okey, bermaksud di sini semua pelajar boleh menjawab. Nah, semua pelajar yang belum belajar seni visual pun dia boleh menjawab soalan ni. Tapi mungkin jawapan dia pelajar tu kurang mantap. Tapi pelajar yang telah belajar dia dapat menjawab dengan lebih baiklah. Jadi soalan satu ni tajuk umum. Contohnya macam maksud seni visual. Semua boleh jawab. Cuma mungkin jawapan pelajar tu kurang mantap. Tapi pelajar yang dah belajar, dia akan jawapan yang diberi oleh pelajar ni dia lebih mantap, lebih intelektual lah. Berbanding dengan pelajar yang belum belajar. Okey, jadi maksud dia soalan pertama ni soalan umum. Jadi semua boleh jawab. Untuk topik yang kedua, yang ini dia soalan yang berfakta. Jadi pelajar kena belajar, kena hafal, kena faham. Kemudian tajuk ketiga pun apabila pelajar dah tahu tentang bab 2 tu, iaitu unsur seni, prinsip rekaan, baru dah dia boleh menjawab untuk soalan yang ketiga. Jadi dia kita bahagikan pada 3 topik besar lah. Okey, kemudian kita lihat pula apa maksud seni. Okey, bila disebut seni ni dia terlalu luas. Seni ni bila sebut seni dia terlalu luas. Contohnya seperti seni muzik, apa lagi? Seni fotografi, seni tarian dan sebagainya. Okey. Kita lihat maksud definisi apa itu maksud seni. Mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, seni bermaksud kecil sekali, halus, molek atau elok, atau kepandaian membuat sesuatu yang indah-indah. Okey, ini definisi Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita lihat pula apakah definisi Encyclopedia Malaysiana. Okey. Mengikut Encyclopedia Malaysiana, seni ialah sesuatu yang indah pada pandangan panca indera manusia, sama ada melalui penglihatan atau pendengaran. Okey, sama ada kita melihat ataupun kita mendengar. Okey, itu maksud dia. Sama contohnya kita lihat apa? Contohnya macam television. Okey, kita lihat cantik. Pendengaran ni berkaitan dengan audio. Okey. Mengikut Ibn Khaldun pula, seni adalah kebenaran, keindahan dan kebaikan, di mana di dalamnya terkandung ciri-ciri estetikal dan logika. Okey, itu maksud seni. Maksud seni dia terlalu luas lah. Tapi kita nak tumpu kepada seni visual sahaja. Okey, apa itu maksud seni visual? Okey, seperti yang kita tahu, seni ni adalah satu yang cantik. Okey, visual adalah berkaitan dengan penglihatan. Okey, kita maksud di sini ialah kita tengok dia cantik, itu adalah berkaitan dengan seni visual. Sebab seni visual ni dia terbahagi beberapa contohnya macam catan. Okey, ini masuk seni lah, arca dan sebagainya. Okey, di sini cikgu cuba letakkan gambar ataupun karya catan. Okey, apa yang pelajar boleh katakan tentang karya ni, ataupun apa yang pelajar boleh berceritakan tentang karya tersebut. Okey, di sini apabila kita lihat karya ni, dia adalah satu karya yang cantik. Itu maksud dia seni lah, satu yang cantik. Kemudian dia menggambarkan apa? Dia menggambarkan tentang flora fauna ataupun alam sekitar. Ini adalah untuk menyampaikan mesej, mesej bahawa kita hendaklah menjaga alam sekitar supaya tidak tercemar. Okey, ini maksud seni visual. Dia adalah salah satu alat komunikasi lah, iaitu menyampaikan maklumat kepada audiens, ataupun penonton yang melihat. Maksud dia menyampaikan mesej. Apabila kita melihat karya ni, maksud di sini kita hendaklah menjaga alam sekitar, apa lagi,
jangan membuang sampah di merata tempat dan sebagainya. Kita hendaklah sayang alam sekitar. Itu mesej yang nak disampaikan oleh pelukis kepada audiens. Okey, itu lebih kurang macam itulah berkaitan dengan gambar yang kita lihat ni. Okey, ini adalah maksud yang lebih terperinci, iaitu seni visual adalah satu alat komunikasi yang disampaikan secara non-verbal ataupun secara visual. Okey, bila kita sebut alat komunikasi ini, dia banyak. Okey, contoh yang paling senang kita lihat adalah telefon ataupun handphone. Okey, satu alat komunikasi juga. Tapi telefon dia melibatkan visual dan juga audio. Maksudnya dia ada gambar dan dia ada suara. Tetapi berbeza dengan seni visual. Seni visual ni dia secara non-verbal, iaitu secara visual sahaja. Dia tidak bersuara, dia tidak bercakap. Macam gambar tadi, karya tadi, dia cuma dia menggambarkan keindahan untuk menyampaikan mesej sahaja. Tapi dia tidak bercakap, ataupun dia tidak bersuara. Okey, di sini maksud seni visual adalah satu alat komunikasi yang disampaikan secara non-verbal ataupun secara visual oleh pengkarya melalui karya-karya catatan, lukisan arca dan lain-lain yang cantik, elok, molek bagi menyampaikan mesej melalui form, ciri-ciri estetika, ciri-ciri kreatif dan lain-lain. Itu maksud seni. Jadi seni visual ini terbahagi kepada dua, iaitu pengkaryaan dan perekaan. Okey, yang ini kita akan lihat selepas ni apa itu maksud pengkaryaan, apa itu maksud perekaan. Pengkaryaan ni terdiri daripada catatan, arca, seni cetak. Okey, manakala perekaan ni terdiri daripada komunikasi visual, reka bentuk industri, reka bentuk teknologi, reka bentuk persekitaran. Itu berkaitan dengan pengkaryaan dan perekaan. Yang ini kita akan lihat selepas inilah apa itu pengkaryaan dan perekaan. Okey. Karya seni juga sebagai alat komunikasi. Macam mana kita katakan seni visual ni sebagai alat komunikasi? Contohnya karya Syed Ahmad Jamal yang berjudul Gunung Ledang. Okey. Dia cuba menunjukkan atau menerangkan mesej tema penceritaan sejarah kepada masyarakat. Okey, maksud di sini pengkarya cuba menggambarkan untuk menyampaikan mesej ataupun maklumat tentang penceritaan cerita mitos berkaitan dengan proses pertunangan hantuah kepada Puteri Gunung Ledang. Yang ni pelajar boleh lihatlah cerita mitos ni, apa proses-proses dia, apa cerita dia. Dia untuk menyampaikan mesej lah kepada masyarakat macam mana hantuah berusaha meminang Puteri Gunung Ledang dengan berbagai-bagai syarat yang diletakkan. Contohnya membina jabatan emas, apa lagi? Hati nyamuk, 7 dulang dan sebagainya lah. Ini nak menceritakan tentang Gunung Ledang tu. Okey. Seterusnya seni juga mencipta keindahan. Contohnya pelukis pada abad 16 iaitu Leonardo da Vinci, okey, 1452 1519, dengan karya yang bertajuk Mona Lisa yang dikatakan ialah antara karya-karya yang indah dan cantik kerana senyuman. Beliau menunjukkan kecantikan wanita bangsawan Itali. Jadi dia menggambarkan keindahan wanita Itali lah melalui karya ni. Ini salah satu karya agung lah. Semua dah tahu tentang karya ni. Karya ni adalah karya yang terkenal di seluruh dunia. Okey, seterusnya seni visual meningkatkan keindahan persekitaran. Okey, landscape iaitu berkaitan dengan hiasan luar bangunan, atau dekorasi iaitu berkaitan dengan hiasan dalam rumah, iaitu mementingkan keindahan melalui beberapa elemen.
Deria visual akan terpesona dengan hiasan yang cantik dan kreatif. Hiasan rumah perlu dihias dengan adunan taman bunga, pokok yang menarik sebagai hiasan landscape. Okey, di sini saya letakkan contoh gambar landscape, iaitu di luar hiasan di luar rumah. Landscape ni kita lihat sini ada letak apa, kerusi batu, pokok. Okey, ini merupakan elemen-elemen dalam landscape lah. Contohnya apa, buatan manusia. Buatan manusia ni seperti kerusi batu. Okey, alam semula jadi ni seperti pokok-pokok. Okey, manakala dalam dekorasi ni ialah hiasan di dalam rumah. Okey, kita lihat ini beberapa elemen yang ada dalam dekorasi seperti warna, susunan perabot, supaya kita lihat ataupun kita berada dalam rumah dengan selesa. Ini berkaitan dengan dekorasi. Okey, seterusnya seni visual juga adalah sebagai sumber peringatan. Okey, contohnya kita lihat sini Tugu Negara di Malaysia. Di Kuala Lumpur, Tugu Negara ni kita lihat ni dia adalah untuk sebagai peringatan tentang pengorbanan, okey, askar-askar ni. Kemudian pahlawan Sarawak iaitu rentak. Ini pun salah satu peringatan tentang pahlawan Sarawak iaitu rentak melawan pihak British masa tu. Okey. Seterusnya seni visual juga sebagai ekspresi ritual, iaitu berkaitan dengan kepercayaan atau adat istiadat suatu kelompok atau kaum. Okey, di sini saya cuma letakkan dua gambar berkaitan dengan karya seni. Ini adalah karya seni orang asli lah, iaitu kaum Mahmeri dan Jahud. Okey, mereka ni membuat karya seni ini dengan ukiran sini, kemudian mereka akan gunakan dalam upacara seperti persembahan dan sebagainya. Dia digunakan dalam adat istiadat mereka. Okey, begitu juga dengan kaum-kaum lain. Contohnya seperti Cina, apa lagi, India, mereka menghasilkan bahala, okey, dengan cantik, ukiran semua tu, kemudian mereka gunakan dalam upacara ataupun kepercayaan mereka. Okey, itu berkaitan dengan inspirasi ritual. Okey, kemudian seni visual sebagai ekspresi fantasi. Okey, ekspresi fantasi memerlukan khayalan atau imajinasi untuk merakam bentuk benda yang berada di alam nyata atau alam maya. Okey, antara lukisan aliran ialah surrealisme oleh pelukis Salvador Dali. Okey, di sini dia cuba menghasilkan sesuatu yang di luar berkaitan dengan khayalan, imajinasi, berkaitan dengan khayalan mereka. Okey, ini berkaitan dengan ekspresi fantasi. Kemudian seni visual perakam peristiwa dan sejarah. Okey, contohnya seni visual ni menjadi perakam aktiviti dan dokumentasi sejarah manusia. Artifak seni sebagai bahan bukti sejak zaman batu. Okey, contoh di sini saya letakkan gambar ni, dia menunjukkan atau merakamkan peristiwa bersejarah. Ini sejak dahulu lagi. Untuk merakam. Sebab dulu mungkin tak ada televisyen, tak ada video, jadi mereka merakamkan peristiwa itu melalui catatan. Okey. Okey, seterusnya seni visual dalam konteks sosial dan budaya. Okey, di sini setiap bangsa itu mempunyai budayanya yang tersendiri dan budaya berlaku bergerak bersama dengan arus kesenian. Maka kesenian adalah menjadi satu budaya manusia. Contohnya arca instalasi dalam konteks sosial dan budaya, iaitu Dun Duri Maghrib 1997 oleh Zulkifli Yusof. Okey, di sini kita lihat ada karya arca instalasi. Di sini tajuk dia Don't Play Duri Maghrib. Ini ada berkaitan dengan budaya Melayu lah. Kalau kita lihat zaman dahulu, apabila waktu maghrib saja semua kanak-kanak semua akan balik ke rumah. Dia
tidak benarkan kita bermain waktu maghrib. Jadi semua akan berkumpul di rumah. Ini adalah budaya orang Melayu masa tu. Okey. Seterusnya kita lihat apa itu pengkaryaan dan perekaan. Seperti yang saya beritahu tadi, seni visual ada dua bidang, iaitu pengkaryaan dan perekaan. Okey. Di segi maksud pun adalah berbeza. Okey, apa maksud pengkaryaan? Pengkaryaan ni adalah dia mementingkan ataupun dia menghasilkan karya untuk mesej, untuk menyampaikan mesej dan ciri-ciri estetika. Untuk estetika ni maksud dia indah, cantik lah. Okey, dia mementingkan mesej dan kecantikan ataupun estetika. Manakala perekaan pula dia mementingkan fungsi dan estetika. Cuma di sini dia berbeza di segi mesej dan fungsi. Okey, dalam berkarya ni dia lebih mementingkan mesej dan estetika. Estetika ni memanglah seni, dia memang nak benda tu indah, kan? Manakala dalam perekaan dia memikirkan fungsi. Fungsi kepada siapa? Pengguna nanti. Okey, dan juga ciri estetika. Okey, contoh-contoh ataupun bidang di bawah pengkaryaan ni ialah seperti lukisan, catatan, arca, cetakan. Okey, saya ambil contoh satu saja, iaitu catatan. Okey, bila membuat catatan macam gambar yang saya letak di awal tadi, dia mementingkan mesej. Maksud dia mementingkan untuk menyampaikan tentang alam sekitar. Ini mesej, untuk menyampaikan mesej dan juga ciri estetika. Ini berbeza dengan perekaan. Okey, dalam perekaan ni dia bidang-bidang dia adalah komunikasi visual, reka bentuk persekitaran, reka bentuk industri. Okey, contohnya saya ambil reka bentuk industri, iaitu berkaitan dengan reka bentuk automobil lah. Menghasilkan reka bentuk kereta. Jadi di sini dia memikirkan tentang fungsi pengguna. Maksud dia nak buat kereta tu untuk keselesaan. Dia memikirkan tentang pengguna, fungsi kereta itu. Ini berbeza dengan catatan tadi. Catatan dia lebih kepada mesej. Dia bukan memikirkan kepada fungsi. Itu perbezaan di antara pengkaryaan dan perekaan. Okey, di sini kita tengok satu-satu. Ini adalah bidang pengkaryaan lah, lukisan. Okey. Dia ada lukisan, catatan, arca, seni cetak. Okey, kita tengok lukisan dahulu. Apa itu maksud lukisan? Lukisan ialah penghasilan karya atau lakaran awal menggunakan media kering, iaitu seperti pensel, arang, krayon, pensel warna, dakwat dan lain-lain. Bertujuan untuk mengkaji struktur bentuk subjek atau image yang dilukis secara teliti. Okey, media dia seperti pensel, arang, krayon, pensel warna, dakwat dan lain-lain. Bahan seperti kertas lukisan, pemaris, pemadam dan lain-lain lah. Okey, ini berbeza. Media dan bahan tu adalah benda yang berbeza. Okey, ini adalah proses melukis. Okey, yang pertama pilih objek yang hendak dilukis. Yang kedua tentukan sudut pandangan, tone, perspektif dan pencahayaan. Ketiga, bahagikan ruang, iaitu ruang latar belakang, ruang tengah, ruang objek dan ruang hadapan. Yang keempat, membuat lakaran kasar dengan melukis garisan luar objek tersebut. Okey, yang last sekali, 5, tentukan teknik lukisan untuk menunjukkan kesan cahaya, bentuk dan ruang. Okey, ini adalah proses untuk melukis. Contohnya apabila pelajar pergi untuk melukis di satu tempat, proses yang pertama adalah memilih objek apa yang pelajar nak melukis. Okey, sama ada nak lukis pokok, batu, sungai dan sebagainya. Kemudian barulah kita tentukan sudut pandangan. Okey, sebelah mana? Kanan, kiri, supaya kita lihat sudut pandangan yang menarik. Okey, kita tengok tone, perspektif, cahaya, semua itu. Itu adalah proses yang kedua. Proses yang ketiga, kita bahagikan kepada ruang. Okey, kita akan di belakang. Contohnya kita nak melukis pokok. Okey, di belakang dia ada apa? Di tengah tu pokok, hadapan ada apa? Okey, kita tentukan ruang. Depan, tengah, belakang. Okey. Kemudian kita buat lakaran kasar dengan melukis garisan luar objek tersebut. Okey, lakaran kasar sahaja. Okey. Kemudian barulah kita tentukan teknik lukisan. Tekniknya ada banyak ya. Jadi kita lihat apakah teknik-teknik lukisan.
Okey, ini salah satu contohlah salah teknik lukisan. Contohnya teknik titik. Okey, pokok ni dia lukis menggunakan titik. Iaitu sama ada dia menggunakan pensel ke, dia menggunakan pen ke apa-apa, dia cuma titik. Okey, bahagian yang gelap dia titikkan rapat-rapat. Okey. Yang kedua tu kita tengok teknik garisan, dia garis saja. Okey, kemudian ada teknik garis silang, teknik campuran dan ada lagi berbagai teknik yang boleh pelajar gunakan untuk dalam proses melukis. Okey, kita lihat yang kedua pula iaitu catan. Apa maksud catan? Dia berbeza dengan lukisan. Okey, catan adalah proses penghasilan karya dengan menggunakan media basah. Okey, ini berbeza dengan lukisan. Lukisan adalah menggunakan media kering. Okey, jadi catan ni dia menggunakan media basah iaitu cat air, cat minyak dan cat akrilik. Dan ada lagi lah cat-cat yang kita boleh menggunakan melalui proses bancuhan. Dia menggunakan air yang disapu ke atas sesuatu permukaan menggunakan bahan tara seperti air, minyak, linsin, terpentin dan sebagainya. Okey, ikutlah kegunaan dia. Contohnya cat minyak kita boleh menggunakan linsin. Okey, cat air kita boleh menggunakan air sahaja. Cat akrilik kita menggunakan air sahaja, kita tak perlu menggunakan minyak linsin. Okey, itu prosedur lah, proses untuk kita bancuhan warna tu. Okey, media pula ialah seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, cat poster dan lain-lain, banyak lagi. Okey, bahan seperti kertas lukisan, berus, air, bekas warna dan sebagainya. Okey, itu berkaitan dengan media dan bahan. Okey, kemudian kita lihat pula teknik catan. Okey, teknik catan ni dia berbeza. Kalau teknik cat air berbeza dengan teknik cat minyak ataupun cat akrilik. Cat air ni cuma ada 4 sahaja, iaitu basah atas basah, basah atas kering, kering atas basah, kering atas kering. Itu adalah teknik catan. Okey, siapa yang menggunakan teknik catan, ini sahaja teknik yang digunakan. Okey, iaitu basah atas basah. Apa itu maksud basah atas basah? Basah tu maksud dia kita bancuhkan warna dengan air, kemudian kita warnakan di atas kertas yang basah. Maksud dia kita basahkan kertas itu sedikit. Kemudian kita ambil warna yang basah, kesan dia kita akan lihat warna tu dia akan kembang. Okey, ini sesuai untuk kita bahagian bahagian atas ataupun bahagian awan. Kalau kita melukis pemandangan bahagian awan ni adalah sesuai untuk kita buat basah atas basah. Okey, basah atas kering apa maksud dia? Okey, warna tu kita basah, kemudian kita sapu di atas kertas yang kering. Ini biasa kita lakukan. Kering atas basah. Maksud di sini ialah warna tu kita ambil terus daripada tiup, kemudian kita warna di atas kertas yang basah. Itu dia punya maksud dia lah. Kering atas kering maksud dia warna terus daripada tiup, kemudian kita terus warna atas kertas yang kering tu. Cuma di sini kita lihat perbezaan di segi struktur ataupun di segi warna tu kita lihat ada kalau kering atas kering ni dia lebih nampak nampak macam keras sikit lah, nampak macam tak lembut. Kemudian untuk teknik cat minyak ni ada banyak, iaitu impasto, glazing, scrambling, RH, titik ataupun pointillism. Impasto ni apa maksud dia? Impasto ni ialah kita mewarnakan terus daripada tiup. Kita ambil warna daripada tiup, kemudian kita menggunakan palette ataupun dia macam pisau lah. Kemudian kita sapu di atas canvas. Di atas canvas. Dan kesan dia kita akan lihat dia kasar. Kesan dia kasar sebab kita menggunakan warna yang pekat, warna yang terus daripada tiup. Dia nampak kasar lah. Manakala glazing, apa maksud glazing pula? Glazing ni maksud dia sapuan selapis demi selapis untuk beri kesan lembut ataupun berkilau. Scrambling, lapisan nipis warna legap di atas warna latar menunjukkan kesan luksina ataupun kusam. Itu scrambling. RH kita berkaitan dengan pemisahan warna. Maksud dia kita memisah warna dengan tepat. Kita boleh menggunakan masking tape, kita lekat tempat yang kita tak mau warna, yang kita tak nak warna tu kita lekat guna masking tape, kita warnakan bahagian sebelah tu, dan apabila kita buka masking tape tu kita lihat pemisahan warna tu dia tepat, dia lurus saja. Okey,
Teknik titik pula kita menggunakan titik. Ya, titik kita ambil berus kita titik. Ini kerja ni lambatlah sikit. Titik. Bukan senang nak titik kan. Satu karya yang besar kalau pelajar nak buat tu mengambil masa mungkin dalam banyak hari lah, berminggu, bulan. Okey. Okey, kemudian kita lihat pula aliran dalam seni visual. Ada banyak aliran, iaitu seperti realisme, impresionisme, ekspresionisme, abstrak, kubisme, surrealisme, seni pop, seni op. Ini dia punya aliran. Dan gaya dia, kalau kita lihat realisme ni, lukisan atau catatan yang dibuat tepat dan menyerupai bentuk sebenar, iaitu sama seperti objek yang kita lihat. Okey, impresionisme dia mengutamakan kesan suasana atmosfera dan tumpuan kepada pencahayaan. Ekspresionisme menekankan penyataan emosi, bentuk objek tidak jelas digambarkan. Ekspresionisme abstrak adalah catatan yang spontan, imej yang abstrak dan tidak seperti realistik. Okey, kubisme pula mementingkan bentuk-bentuk geometri yang dipecah-pecah serta menimbulkan ilusi tiga dimensi. Surrealisme ialah menggambarkan imej bawah sedar atau khayalan. Okey, seni pop menggunakan unsur-unsur tampak iklan atau bidang komersial yang popular. Seni op iaitu berkaitan dengan reka bentuk geometri, garisan dan warna yang ditentukan untuk menghasilkan imej bergerak pada penglihatan. Ni maksud dia di sini, menghasilkan satu garisan, apabila kita melihat tu dia macam mengganggu penglihatan kita, dia macam bergerak. Itu maksud dia seni optik. Okey, kemudian kita lihat pula cetakan. Cetakan adalah proses menghasilkan karya atau imej yang sama berulang kali yang dipanggil edisi di atas satu permukaan kain ataupun kanvas. Okey, jenis-jenis cetakan seperti cetakan timbul ataupun relief. Kita menggunakan contohnya kita guna blok kayu dan span. Cetakan benam ialah menggunakan blok logam, cetakan planografi, litografi, cetakan stensil dan ataupun kita panggil sutera saring. Okey, ini jenis-jenis cetakan. Okey, yang ni pelajar akan belajar lebih untuk apabila pelajar masuk di sekolah nanti dengan cikgu-cikgu. Okey, kemudian kita lihat pula arca. Arca adalah penghasilan karya seni yang bersifat tiga dimensi melalui proses potongan, melarik, mengukir, mendebuk, lekat dan lain-lain. Boleh diamati pada ruang 360 darjah. Maksud dia kita boleh lihat 360 depan, tepi, belakang. Satu arca tu. Okey, arca ni ada dua jenis, iaitu arca estetika dan juga arca berfungsi. Apa maksud arca estetika? Arca estetika ni ialah arca yang terdapat di galeri, muzium, taman, di tempat awam untuk menyampaikan mesej. Okey, maksud di sini kita untuk dilihat, dihayati kecantikan dan keindahan semata-mata berkaitan dengan keindahan ataupun estetika. Okey, dia cuma untuk kita lihat sahaja. Ini berbeza dengan arca berfungsi. Arca berfungsi ni untuk kegunaan harian. Maksud dia kita boleh guna. Okey, tujuan dan maksud yang tersendiri. Contohnya seperti keris. Okey, kita gunakan, kita buat ukiran di hulu keris tu, kemudian kita gunakan senjata tu untuk upacara apa-apalah. Okey, kemudian apa lagi? Batu nisan. Okey, kita ukir, kemudian kita gunakan. Tugu negara. Tugu negara pun salah satu arca berfungsi. Maksud dia boleh sebagai peringatan. Peringatan tentang sejarah ke apa ke. Okey, itu berbeza dengan arca estetika. Arca estetika ni untuk dilihat sahaja keindahan. Berbeza dengan arca berfungsi. Arca berfungsi ni boleh digunakan. Maksud dia kalau arca tu tidak boleh digunakan untuk buat apa-apa dalam kehidupan seharian kita, kita panggil sebagai arca estetika. Okey. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat pula teknik-teknik arca. Sebenarnya teknik arca ni ada banyak. Cuma di sini saya ada bagi beberapa saja, iaitu seperti teknik luakan. Luak ni kita buang, proses penebukan, larik. Contohnya gambar yang pertama tu, dia cuba daripada seketul kayu dia buang. Maksud dia dia buang tebuk lubang dan sebagainya lah. Okey, itu panggil arca luak. Maksud dia buang daripada seketul kayu. Arca relief ni dia timbul di satu permukaan. Okey, gambar ni kita tengok ada gambar gajah ni dia timbul
satu permukaan. Ini kita panggil archer relief. Archer stabil, maksud dia stabil. Stabil ni maksud dia bawah dia besar, di atas kecil. Ini stabil. Archer A9, okey, gambar kucing ni, yang archer kucing ni, A9 ni maksud dia campuran pelbagai bahan. Bahan terbuang ke apa, dia campur-campur, dia jadikan archer kucing ni. Okey, archer binaan maksud dia yang tangan ni archer binaan. Okey, dia bina tu maksud dia sama ada lekat ataupun kalau besi macam ni dia peteri. Dia peterikan, dia jadikan bina sampailah ke atas. Itu kita panggil teknik binaan. Archer mobile ni maksud dia ataupun kita panggil archer kinetik, dia bergerak. Tayar apa tu yang atas tu dia akan bergerak. Itu kita panggil archer mobile. Okey. Apa pula perekaan? Yang tadi seni dia ada dua, iaitu pengkaryaan dan perekaan. Perekaan ni adalah satu rekaan seni yang dihasilkan mempunyai ciri kreativiti yang lebih mengutamakan fungsi serta nilai estetik. Bidang-bidang pengkaryaan ialah seperti komunikasi visual, reka bentuk persekitaran dan reka bentuk industri. Okey, kita lihat dulu dalam komunikasi visual, iaitu dia terdiri daripada grafik, multimedia, animasi. Grafik ini melibatkan tipografi dan visual. Bertujuan alat komunikasi, maklumat, pemujukan, propaganda seperti poster, logo, kulit buku, spanduk, pembungkusan. Contohnya kita ambil spanduk. Spanduk ni adalah salah satu berkaitan dengan grafik lah. Dia nak menyampaikan maklumat, spanduk. Kemudian multimedia. Yang kedua tu multimedia, penggunaan teknologi komputer. Dia melibatkan warna, ilustrasi, video, audio, teks, grafik dan animasi. Contohnya paling senang kita lihat PowerPoint lah. Selalunya kita masuk PowerPoint tu kita boleh masukkan apa? Kita boleh masukkan video, audio. Dia untuk persembahan, untuk menyampaikan maklumat. Okey. Manakala animasi pula ialah imej pegun yang statik, yang digerakkan menggunakan teknologi komputer, diolah dengan warna dan suara supaya kelihatan hidup, iaitu kesan ilusi pergerakan. Ini animasi. Animasi contohnya macam kita tengok cerita Agent Ali, Bobo Boy. Okey, dia daripada imej yang pegun, dia melukis imej di atas kertas, kemudian ataupun sekarang ni teknologi dia menggunakan komputer, dia lukis atas komputer. Kemudian pergerakan tu dia lukis. Dia lukis pergerakan satu-satu. Kemudian dia gabungkan pergerakan tu menjadikan seolah objek yang pegun tu seolah-olah seperti bergerak. Yang kita lihat tu kartun. Contoh kita tengok dalam TV tu kartun. Dia melukis. Kemudian dia pergerakan tu dia menggunakan komputer lah. Okey, itu animasi. Sebenarnya reka bentuk persekitaran, iaitu berkaitan dengan landscape. Iaitu mengolah persekitaran berdasarkan pengetahuan seni supaya persekitaran lebih menarik, mengutamakan konsep fungsi dan estetika dengan menggabungkan elemen ruang, alam semula jadi dan objek buatan manusia. Ini landscape. Landscape. Hiasan dalaman, pengolahan ruang berasaskan seni visual supaya selesa, mengutamakan konsep fungsi dan estetika dengan menyesuaikan perabot, warna, barang, hiasan, peredaran udara dan cahaya. Okey. Ini hiasan dalaman, dalam bangunan. Dia melibatkan beberapa elemen lah, seperti perabot, warna, untuk hiasan dalaman dalam rumah. Okey, warna apa kita nak warnakan rumah kita supaya dia nampak menarik. Okey. Contohnya ruang tamu, kemungkinan kita menggunakan warna-warna cerah supaya nampak dia nampak luas. Okey, itu berkaitan dengan reka bentuk hiasan dalaman. Okey, kemudian reka bentuk teknologi daripada reka bentuk industri, iaitu berkaitan dengan perabot, ukiran, pembungkusan. Reka bentuk tekstil, iaitu berkaitan dengan corak, jenis, teknik kain. Iaitu yang ketiga, reka bentuk seramik, berkaitan dengan reka bentuk tembikar, bahan dan teknik. Reka bentuk fashion pula melibatkan seperti baju, apa lagi, seluar dan sebagainya lah. Reka bentuk logam, iaitu
pertukangan emas, perak, tembaga dan besi. Yang buat emas kan, dia reka bentuk logam lah itu. Automobil yang berkaitan dengan reka bentuk kereta. Okey, ini berkaitan dengan reka bentuk teknologi. Manakala kita lihat pula peranan seni visual. Okey, peranan ni ada dua, iaitu berkaitan dengan psikologi dan sosiologi. Okey, sosiologi ni berkaitan dengan kreativiti. Kreativiti ni maksud dia apa? Menghasilkan sesuatu yang lain pada yang lain. Okey, itu kreativiti lah, menghasilkan lain pada orang lain. Itu kreatif. Emosi, iaitu membangkitkan perasaan sedih, gembira, emosi lah. Sensitivity, sentiasa peka dengan pengkaryaan, contohnya catatan, arca. Ekspresi ni apa maksud dia? Ekspresi ni berkaitan dengan curahan idea. Okey, ini peranan seni dalam psikologi. Maksud dia psikologi ni di dalam mental pelajar tu. Apabila kita belajar seni, kita lebih kreatif, beremosi, sensitivity dan ekspresi. Itu berkaitan dengan peranan seni untuk psikologi. Manakala dalam sosiologi pula, dia terbahagi pada persekitaran, propaganda, pengeluaran, perdagangan dan perniagaan, ritual, nasionalisme. Itu dalam sosiologi. Okey, kita terlihat dalam persekitaran. Contohnya, apabila pelajar belajar seni, dia akan peka dengan persekitaran. Okey, dia lihat di sekitar dia macam mana, cantik, elok, tak elok kan. Itu persekitaran lah. Propaganda ni berkaitan dengan pemujukan, iaitu ataupun menyebarkan idea melalui pelbagai iklan. Maksud dia menghasilkan suatu benda yang boleh menarik. Dia menghasilkan apa? Contohnya macam menghasilkan banner ataupun spanduk. Spanduk tu dia menarik. Dia akan menjadi propaganda lah. Maksud dia ni bukan propaganda. Dia sebenarnya propaganda ni ada yang positif, negatif. Tapi kita hendak yang positif. Propaganda untuk menarik orang. Untuk menarik orang. Contohnya kita nak mempromosikan sesuatu, kita letakkan banner yang menarik. Jadi orang tengok banner tu, dia akan tertarik lah, dia akan datang untuk membeli suatu barangan. Manakala pengeluaran ialah hasil barang yang bermutu dan barang yang baik lah. Pengeluaran, dia menghasilkan satu barangan yang bermutu, barang yang berkualiti. Okay? Manakala perdagangan dan perniagaan ialah menghasilkan barang yang berpotensi untuk diniagakan. Barang tu sebelum ni mungkin dia kurang permintaan, tapi dia menghasilkan barang tu supaya dia bila orang tengok dia akan berminat. Okey, itu perdagangan dan perniagaan. Ritual pula dia digunakan dalam adat kepercayaan. Nasionalisme ialah berkaitan dengan semangat cintakan tanah air, patriotik. Okey, itu berkaitan dengan sosiologi lah. Sosiologi ni berkaitan dengan peranan seni berkaitan dengan masyarakat. Okey, itu tentang peranan seni dalam sosiologi. Okey, kemudian kita lihat pula penaung. Okey, penaung ni adalah konsep bapa ataupun pelindung dalam seni visual. Okey, penaung seni adalah sebagai pelindung kepada karya-karya seni visual. Okey, dalam seni ini mesti ada penaung. Maksudnya orang yang akan melindungi, okey, seni. Itu contoh, setiap organisasi mesti ada penaung. Kalau di sekolah, siapa penaung? Penaung dia adalah pengetua. Okey, dia akan jaga, okey, di sekolah tu. Dalam seni visual ni, siapa yang akan menjaga? Akan menjaga seni. Itu kita panggil sebagai penaung lah. Okey, ini contoh. Okey, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, penggalak pada perkembangan seni visual pada peringkat awal. Beliau berperanan besar dalam menggalakkan dan memajukan seni visual di Malaysia sebelum dan selepas mereka. Pada 27 Ogos 1958, Balai Seni Negara yang terletak di Ampang, Kuala Lumpur dirasmikan oleh beliau. Bangunan itu adalah asalnya rumah rasmi beliau dan dengan rasa gembira, beliau menempatkan rumah itu kepada tempat koleksi seni visual. Ini salah seorang penaung lah. Kemudian kita lihat lagi, apa lagi penaung di Malaysia ni? Ini Balai Seni Visual Negara. Ini adalah penaung dalam bidang seni.
Ini di Malaysia. Apa lagi? Kalau di Perlis, apa lagi? Penau seni di Perlis. Persatuan Pelukis Perlis. Itu galeri-galeri. Kalau kita lihat di Pulau Pinang, dia ada galeri. Itu adalah penau untuk seni lah, untuk membantu menolong seni. Sama ada menolong pengkarya-pengkarya seni untuk menaikkan seni itu ada berkaitan dengan penau. 7 Ogos 2011. Sebelum ni kita kenali sebagai Balai Seni Lukis Negara. Kemudian kita tukar nama kepada Balai Seni Visual Negara pada 27 Ogos 2011. Okey. Kemudian Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan telah meluluskan Akta Seni Negara, justru itu nama ditukar menjadi Balai Seni Visual Negara. Okey. Okey, ini sejarah. Pelajar boleh lihatlah lepas ni, baca tentang sejarah. Sejarah Balai Seni Visual. Maksud dia pelajar kena tahu yang ni. Kemudian apa peranan penau? Dia ada banyak peranan dia. Contohnya macam pendidikan. Penau ni dia bagi pendidikan melalui ceramah, forum, bengkel dan sebagainya. Kemudian keuangan, maksudnya dia memberi sumber dalam menjalankan aktiviti seni. Maksud dia kita kena buat kata kerja lah. Buat kata kerja, kemudian kita hantar kepada balai seni ke ataupun kepada siapa yang penau penau seni, dan kemungkinan kita akan mendapat peruntukan. Tak semestinya duit, macam-macam dia boleh bagi, tempat dan sebagainya. Okey. Contoh ketiga ialah peranan penau ialah pameran, iaitu menyediakan ruang untuk berpameran. Kita nak membuat pameran ni bukan senang. Bukan kita boleh berpameran, buat pameran tepi jalan. Jadi dia akan menyusahkan kita sebab hujan dan angin dan sebagainya. Jadi kita kena ada satu tempat, ruang yang lebih selesa. Contohnya di Balai Seni Lukis Negara tu, Balai Seni Visual, sekarang ni dia ada tempat untuk berpameran. Tempat tu luas. Kemudian selesa lah. Ada semua aircon dan sebagainya. Jadi tempat yang selesa untuk berpameran. Kemudian peranan penau juga adalah mengadakan pertandingan, iaitu mencongkir bakat-bakat baru. Contohnya Balai Seni Visual ni dia telah mengadakan pertandingan bakat muda sezaman, untuk mencukir bakat-bakat baru. Jadi dia boleh dia akan buat pameran tu supaya ada pengganti untuk seniman seni visual nanti. Okey. Seterusnya sebagai pemeliharaan dan pengumpulan karya ataupun menjaga karya-karya agung. Jadi di sini dia sebagai memelihara, maksud dia menjaga, dan dia mengumpul karya-karya agung untuk disimpan di satu tempat, dan di situ mereka akan jaga karya-karya tu. Ini peranan penau. Okey. Macam Balai Seni Visual ni dia akan ambil karya-karya agung ni, dia akan letak dalam tempat pameran tu. Dia akan jagalah, ada yang akan jaga. Okey, dia akan lihat. Kalau rosak dia akan pergi perbaik. Dia akan baiki karya tu. Itu berkaitan dengan peranan penau. Okey. Kita lihat pula pengalaman estetik. Okey, kefahaman tentang aspek pengalaman intelektual dan pengalaman langsung sebagai penyumbang kepada pengalaman estetik dapat membina kepekaan dan pertimbangan dalam diri individu, masyarakat dan persekitaran. Pengalaman estetik terbahagi kepada dua, iaitu pengalaman langsung dan pengalaman intelektual. Okey, kita lihat apa itu maksud pengalaman langsung dan juga pengalaman intelektual. Okey, pengalaman intelektual iaitu pengalaman seni visual melalui pembacaan, kajian, penerokaan dan eksperimentasi supaya dapat membina konsep falsafah dan nilai dalam karya seni visual yang dihasilkan. Okey, maksud di sini dia mendapat maklumat, dia mendapat tahu tentang seni melalui pembacaan, melalui kajian. Okey, sama ada dia baca melalui buku
apa lagi, internet ke, okey, dia dapat maklumat. Contohnya proses membuat batik, okey, dia tahu membuat batik mungkin melalui pembacaan, melalui tengok TV, okey, ataupun melalui YouTube. Itu pengalaman intelektual lah. Dia cuma melihat. Okey. Ini berbeza dengan pengalaman langsung. Pengalaman langsung diperolehi melalui pembelajaran, apresiasi dan aktiviti penghasilan produk. Maksudnya menghasil produk itu sendiri dan juga keterlibatan panca indera seperti penglihatan dan pendengaran. Maksud di sini kita pergi melihat dia buat batik. Okey. Okey, kemudian ataupun kita buat batik itu sendiri. Okey, itu kita panggil pengalaman langsung. Okey, contohnya kita pergi tempat kelang batik, kita cuba buat batik. Itu kita menghasilkan produk itu sendiri dengan tangan kita, ataupun kita cuma melihat. Okey, kita melihat orang tu sedang membuat batik. Itu pun kita panggil sebagai pengalaman langsung. Okey. Okey, rasanya sampai situ saja untuk kali ini. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada Jabatan Agama Islam dan juga Jabatan Pendidikan kerana memberi peluang untuk kita bersiaran untuk ini, untuk perlis mengaji ini. Jadi rasanya itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.